Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah tak bunyi? Tak bunyi, buka kuat lagi. Tekan saya selesai tu je. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kulli khairin ihris ala man yanfa'uka wasta'in billah wa la tafjar fa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadha wa kadha walakin qaddarallahu wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu amal syaitan. Rawahul Muslimin. Rawahul Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik. Orang mukmin yang kuat lebih baik kepada Allah dan lebih dikasihinya daripada orang mukmin yang lemah. Sedang tiap-tiap seorang ada kebaikannya. Oleh itu hendaklah engkau bersungguh-sungguh berusaha memperoleh apa yang memberi manfaat kepadamu, serta hendaklah meminta pertolongan kepada Allah, dan janganlah engkau bersikap segan dan malas. Dan jika sekiranya engkau ditimpa suatu, maka janganlah engkau berkata, kalau aku lakukan anu-anu, tentulah akan terjadi anu-anu. Tetapi katalah Allah takdirkan, dan apa yang dikehendaki oleh kebijaksanaan, apa yang dikehendaki oleh kebijaksanaannya ia lakukan. Karena perkataan kalau itu membuka jalan kepada hasutan syaitan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menerangkan bahawa orang mukmin masing-masing ada kebaikannya, iaitu iman. Orang mukmin masing-masing ada kebaikannya. Kebaikan orang mukmin itu ialah iman. Jadi tentulah berbeza sekali antara orang mukmin dengan orang kafir. Sebaik-baik mana pun orang kafir, dia tidak boleh banding dengan orang Islam yang beriman. Ini kenapa? Dia ada iman. Ini ada dua perkataan yang selalu duk dengar ni. Orang kafir yang baik dengan orang mukmin yang jahat. Gitu. Maka hendaklah pilih kafir yang baik. Orang kafir yang jujur dengan mukmin yang tak jujur. Hendaklah pilih kafir yang jujur. Itu tak betul. Kafir itu satu benda yang jahat dah. Yang Allah Subhanahu wa taala jadikan alam ini, Allah Taala anugerahkan berbagai benda yang ada di atas alam ini, akhirnya dia tak percaya pada Allah. Dia sembah yang lain. Ambil batu buat Tuhan, ambil kayu buat Tuhan, ambil api buat Tuhan, dan menentang hukum-hukum Allah, menolak Al-Quran diturunkan oleh Allah, menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kita kata dia orang kafir yang baik. Mana ada gitu. Jadi Nabi dah sebut dah,
Orang beriman tu sudah ada satu kebaikan dia. Apa dia? Iman. Jadi kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang lain itu terpulanglah. Kerana iman ada naik ada turun. Nah, iman ni ada naik ada turun iman. Jadi mukmin tetap dia ada kelebihan kalau nak dibandingkan dengan orang kafir. Jadi ini iman. Janganlah kita terlajak sangat sehingga kita mengatakan kafir lebih baik daripada mukmin. Ataupun kafir yang jujur lebih baik daripada mukmin. Itu tak betul. Kerana janji Allah Subhanahu Wa Taala pun berbeza. Orang yang kafir walaupun dia baik, dia kekal dalam neraka. Orang mukmin walaupun dia jahat tetapi dia ada iman, dia masuk neraka tapi dia tak kekal. Dia tak kekal. Bukanlah kata kita sokong orang beriman yang jahat ni. Jadi kalau nak dibandingkan orang kafir dengan orang mukmin, tentulah orang mukmin. Tentulah orang mukmin. Tu cerita. Kenapa? Orang mukmin dia ada iman, orang kafir dia tak ada iman. Tu faham? Ini Allah Ta'ala dedah satu-satu. Hak kata kafir yang jujur ni terlibat dengan rasuah, terlibat dengan salah guna kuasa, terlibat dengan berbagai-bagai penyelewengan. Kenapa? Orang kafir ni mana boleh percaya? Kerana dia tak percaya akhirat, dia tak percaya neraka syurga, dia tak percaya hari pembalasan, dia tak percaya malaikat rakib atid catat amalan sebagainya. Jadi lama mana dia larat nak jujur? Lama mana dia larat nak jujur? Tapi orang beriman kadang-kadang dia kalah dengan nafsu, tapi dalam hati dia ada iman, dia ingat hari pembalasan. Dalam hati dia iman, dia ingat qada, dia ingat hari kematian dia dan akan disoal. Dia ingat neraka syurga. Kenapa? Huduh-huduh dia pun dia ada iman. Faham? Itu cerita dia. Baik. Tetapi setengahnya ada yang kuat semangat keagamaan dan tinggi hemahnya dan luas dan jauh pemandangannya, tabah dan cekal hatinya serta kuat berusaha untuk kebaikan agama dirinya, umatnya dan tanah airnya, manakala setengah yang lain adalah sebaliknya. Mukmin tetap mukmin, setengahnya yang dia kuat iman dia, setengahnya yang tak kuat iman, setengahnya yang banyak amalan, setengahnya yang tak banyak amalan, setengahnya yang melakukan maksiat, setengahnya tak melakukan maksiat. Walau bagaimanapun iman dia ada. Itu cerita dia. Orang mukmin yang bersifat dengan sifat-sifat yang terpuji itu lebih baik, lebih dikasihi oleh Allah Ta'ala. Orang mukmin mempunyai sifat yang terpuji, lebih dikasihi oleh Allah Ta'ala daripada mukmin tetapi dia kurang sifat terpuji dia. Hak kurang sifat terpuji mukmin ni, maka kalau nak dibandingkan dengan orang kafir, dia jauh lebih baik. Faham tak? Ini kadang-kadang jadi isu pilihan raya. Kafir yang jujur dengan mukmin dia tak jujur. Ini. Dah Nabi sebut dah. Huduh-huduh dia pun panggil dia mukmin. Elok-elok dia pun dia kafir. Itu tak sama. Jangan kita bubuh sama semacam je. Bahkan apa yang berlaku hari ni, angkat yang orang kafir lebih pada orang mukmin, sanjung yang kafir lebih pada orang mukmin. Ini tak betul lah. Itu. Tiap-tiap seorang mukmin hendaklah bersungguh-sungguh berusaha memperolehi perkara-perkara yang mendatangkan manfaat sambil meminta pertolongan kepada Allah supaya dengan ihsannya memberi taufik dan menjayakannya. Kerana manusia walau bagaimana bijak dan kuat tetap berhajat kepada pertolongan dan pimpinan Tuhan. Tiap-tiap orang mukmin hendaklah bersungguh-sungguh berusaha memperoleh perkara-perkara mendatangkan manfaat, dan sambil meminta pertolongan kepada Allah. Orang mukmin, kemuliaan orang mukmin, dia kena rajin berusaha. Lebih baik daripada mukmin duduk saja tak ada tangan minta. Bahkan di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, orang-orang kafir ni dia faham apabila
apabila masuk Islam, dalam Islam ni ada asnaf zakat. Dalam Islam ada asnaf zakat. Lalu mereka masuk Islam. Tujuannya supaya mereka dapat zakat. Berlaku di zaman Sayyidina Umar. Dan dia masuk Islam tu tujuannya nak zakat je. Kerana dia tahu apa dia masuk Islam, dia dah jadi mu'alaf, dia boleh terima zakat. Sehingga Sayyidina Umar marah. Dan kata Sayyidina Umar, kalau lagu ni lebih baik hang terus kafir. Kalau lagu ni lebih baik hang terus kafir. Sampai bila masuk Islam ni kerja apa pun tak mau dah, kerja minta zakat, minta derma, minta sedekah. Ini mukmin yang tak kuat. Mukmin yang tak kuat. Hak orang nak bagi zakat tu lain. Tapi jangan sedap duk makan zakat. Ada yang macam tu lah ni pun. Dia pergi, lah ni senang saja dapatkan kad Islam. Bila dapat kad Islam, maka dia guna kad itulah sebagai tiket untuk kutip zakat, untuk kutip derma dan sebagainya. Lepas tu dia guna, saya mu'alaf. Lama mana dah? 20 tahun dah ada mu'alaf lagi. Nah ada 20 tahun dah ada mu'alaf lagi, sampai tak boleh kerja apa. Sedangkan masa dia kafir dulu dia pandai kerja. Bila dia bengrak, tak ada kerja apa semua, dia terfikir masuk Islam. Kerana orang Islam akan bantu, orang Islam akan tolong. Allah tak suka mukmin yang lemah begini. Mukmin kena rajin bekerja. Orang mukmin kena rajin berusaha, cari pendapatan. Dan bila cari dia ingat, dia kena berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, berserahlah pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita nak kenal orang miskin, orang kaya, dia kena kerja. Nak bagi zakat kepada orang miskin yang tak bekerja, tak boleh. Kecuali orang miskin ni dia tak boleh bekerja. Dia sakit ke, memang tak boleh nak kerja dah apa semua, itu soal lain. Tapi kalau dia boleh bekerja, dia miskin, dia tak kerja, kita tak tahu dia punya apa dia ni, kedudukan dia sama ada miskin ataupun tak miskin. Nak tahu miskin tak miskin, kena kerja. Baru tahu miskin tak miskin. Buatlah kerja apa-apa, bela lembu ke, cucuk tanam ke, ternak ayam itik ke, buat apa-apa, jual burger ke, jual goreng pisang ke, buatlah apa-apa. Jadi kena kerja secara bersungguh-sungguh. Bila kerja ni baru tahu ada kerja, perlu pendapatan dia tu anak ramai, rumah sewa, pulung-pulung kerja apa dia perlu sebulan tengah 2,000, dia dapat 1,000. Ini miskin. Yang ni kita kena bantu dia dengan zakat, dengan sedekah, dengan apa semua, kerana dia bekerja, bukan dia tak bekerja. Ada orang lain tengah 2,000 cukup, 1,200 cukup, sebab anak seorang apa pun tak ada, dia kaya, cukup. Nada, tu cerita dia. Jadi kalau dia tak bekerja, macam mana nak tahu dia miskin kaya? Dia kena kerja dulu, boleh tahu dia miskin ataupun dia kaya. Kalau duduk saja, semua orang miskin lah. Ada, semua orang miskin duduk saja. Orang kaya tu pun dia kaya sebab dia bekerja. Kalau dia duduk saja, dia juga miskin. Jadi kita nak bagi zakat, mesti kena bagi kepada orang miskin yang bekerja. Kalau nak bagi pada orang miskin yang tak bekerja, mestilah dia memang tak boleh kerja sebab dia terlampau tua, ataupun dia sakit habis sangat. Dia jawab dia tak ada kerja. Mana boleh tak ada kerja? Jawab tak ada kerja, mana boleh? Tu cerita dia. Ada tuan-tuan sekalian, duk mari madrasah, duduk badan sihat semua, tak ni kata saya tak ada kerja, susah nak ramai, bagilah. Lepas tu mai pula, saya tak ada kerja, susah, bagilah. Tiap-tiap kali mai. Tu saya kata, pasal apa? Dia tak ada kerja. Tak apalah ni, pergi masuk dalam madrasah, cuci madrasah, cuci longkang, petang sikit mai, siap semua mai. Dia tak apa nak balik salin baju. Dengan ayat tu tak mai. Oh, kata raja dah. Kalau orang jenis orang maki, dia kata dah lah. Ada. Tak mai dah sudah. Tak mai. Itu. Tu cerita dia. Tak mai dah. Tu penyakit tu. Dah kata tak ada kerja. Ini cerita dia. Jadi jangan jadi mukmin yang lemah.
Orang mukmin ni kan jadi mukmin yang kuat. Lagi kita boleh bekerja, berusaha. Bekerja ni tuan-tuan, ada dia jadi. Ada yang tak jadi, biasalah. Nega ni ada jadi, ada tak jadi. Bela ternak ni ada jadi, ada tak jadi. Cucuk tanam pun sama. Ada rezeki dia jadi, tak ada rezeki pergi ke laut sama. Ada rezeki dapat ikan banyak. Ada kaya lah hari tu. Ada 2-3 hari tak dapat. Orang ni kalau kita ada zakat, bantulah dia. Tak jenis badan sihat duk saja ni, halantak pilah dia. Tu cerita dia. Kalau nak bagi zakat pun tak boleh bagi zakat pada dia. Sebab kita tak tahu status dia, kaya ataupun miskin. Nah itu. Tiap-tiap seorang mukmin tidak patut bersikap segan dan malas bekerja. Orang mukmin tak boleh bersikap segan dan malas bekerja. Hanya berangan-angan bahawa Tuhan akan menyampaikan maksudnya dengan alasan Tuhan amat berkuasa, padahal Tuhan telah tentu bahawa sesuatu yang boleh diusahakan oleh manusia tidak akan berhasil melainkan setelah diusahakan sebab ataupun jalan untuk mencapainya. Nah, orang mukmin tak boleh berserah kepada takdir begitu. Dia kalau ada rezeki kita ada, kok mana pun ada. Ini orang panggil Jabariyah, pahaman yang sesat. Dia serah bulat-bulat, faham pada serah pada takdir. Ada rezeki kita ada, kok mana pun. Ada bersembang takkan lah. Kerja apa pun tak. Kalau Allah Ta'ala nak bagi ni mudah ya. Ini rezeki Allah Ta'ala. Orang lain pulung kerja, dia duduk sembang kedai kopi. Ni tak boleh pakai buat ni. Ni mukmin yang lemah, yang Allah Ta'ala tak suka. Nabi tak suka. Nabi tak suka. Tu yang kadang-kadang duduk masjid buat ibadat. Sampai tak buat kerja apa. Rajin nampak buat ibadat. Baguslah tak buat ibadat tu. Kadang-kadang orang yang duduk kerja di market jual ikan, dia bergelombang tu, tapi dia jaga semayang semalam 5 waktu, jaga elok apa semua, tapi pagi-pagi dia pergi market bersiang ikan, jual ikan. Orang ni lebih dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada duk belagak lebay tak kerja apa. Allah Ta'ala lebih kasih. Pergi heret lembu kot bendam bagi makan, heret kebau kot bendam bagi makan, ceruk rumput, kandak bawa balik bagi kebau lembu makan, bela kambing apa semua, bergelumbang. Nampak selekeh huduh apa semua, jemur panas sampai muka apa terbakar apa semua. Mukmin disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun pendapatan dia sikit, tapi dia bekerja. Cerita dia orang mukmin mesti bekerja. Jangan orang mukmin duduk saja. Orang mukmin kena bekerja. Tu cerita dia. Baik. Sebab tu saya sebut selalu. Kita bila pencen sakit. Bila bekerja sihat. Pencen sakit. Sebenarnya tahu dia yang nak sakit. Kalau tanya bila nak pencen, tahun depan. Tahun depan pencen. Pencen nak buat apa? Nak duduk saja. Apa pun tak buat, nak duduk saja. Jadi itu niat dia begitu, nak duduk saja. Apa makna Allah bagi sihat? Ada kaki tak mau pakai, ada akal tak mau pakai sebab nak duduk saja. Allah tarik balik nikmat tu. Bagi kecil mana, kerak kaki silap. Masa kerja tak ada kecil mana. Gitu. Silap mari darah tinggi. Kena stroke, lagi tak payah kerja apa. Makan pun orang suap. Kecil berak orang basuh. Kenapa? Niat dia tak mau kerja. Bila tak mau kerja, tak ada mana dia untuk sihat. Faham tak? Jadi kita ni kena niat bekerja. Niat bekerja. Gitu. Kita kena. Saya pun buat. Saya tanam jagung, bela lembu, bela ayam. Buat macam-macam buat. Panggil. Kena kerja kita ni. Sebab Allah bagi tenaga untuk kita bekerja. Tapi kalau kita tak memanfaatkan dengan kesihatan yang Allah Ta'ala bagi, Allah ambil balik. Allah ambil balik. Ana 'inda zanni 'abdi, kata Allah, aku ikut niat hamba aku. Niat hamba aku. Sebab tu minta, ya Allah bagilah kesihatan padaku, aku nak bekerja. Bekerja. Untuk sara kita, sara anak bini kita lebih boleh keluar zakat, bantu, sedekah, apa semua. Itu cerita dia. Cuma ni bila kita berhenti kerja, bukan makna berhenti kerja tentu. Pencen kata pencen tentu, tapi kita kena buat kerja lain. Belakang rumah ada tanah korek, tanah pokok pisang, tanah serai ke, tanah labu ke.
Kena bekerja, beli lembu 2 ekor, kebau ke apa semua, buat ni gaduh nak duduk saja, sembang kedai kopi, pukul 11 12 tak kira balik. Nah, ini satu. Sama juga kadang hak duduk hak rumah sewa banyak sama juga. Tak kerja apa juga, tiap-tiap bulan masuk nak kerja apa kau duduk malam-malam minum teh tarik, pagi-pagi teh tarik. Teh tarik tu. Kata teh tarik 3 layer tu. Macam-macam. Duduk saja apa tak mau, duduk belah badan. Akhirnya badan tembun apa semua, mari penyakit, duduk saja sungguh. Memang duit ada. Duduk saja. Baik, soal ada duit tak ada duit tu soal lain tuan-tuan. Kita bekerja pasal nak dapat duit, bila ada duit tak payah kerja. Itu pun tak betul. Faham tak? Itu tak betul. Banyak ke? Dia ada duit nak kerja apa? Ada duit nak kerja apa? Ada. Ada rumah sewa macam kata sampai 20 biji. Cukup dah nak makan. Nak kerja apa langsung? Kerja apa langsung? Duduk saja. Gang sampai kedai kopi. Balik tidur. Tak lagi keluar pula. Sembang gang. Gitu. Malam lagi sembang pula pada 3 pagi. Pada tu pula esok pagi pula tidur. Semua itu kerja dia. Ini pun Allah Ta'ala tarik nikmat. Ada. Jadi kena bekerja. Soal kita kerja nak cari duit, tu tajuk dia. Kerja nak cari duit. Bila ada duit tak payah kerja. Memalas sungguh no. Para sahabat dulu semua bekerja. Sehingga sahabat-sahabat selepas kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka keluar daripada Madinah pergi duduk di pinggir Madinah. Di samping mereka rindu zaman Nabi, ketika ada Nabi, oleh kerana Nabi telah wafat, mereka menjendiri. Pergi buat kebun di pinggir Madinah. Sahabat-sahabat besar ni. Ada yang bela unta, bela kambing di pinggir Madinah. Ada yang sibuk dengan perniagaan. Semua bekerja. Bekerja mencari sumber pendapatan mereka. Bahkan ramai sahabat-sahabat yang meninggal, yang wafat dalam keadaan kaya raya. Saya kata tadilah, harta duit ada tapi bekerja. Kita macam kata dia, bila ada duit ada tak mau kerja. Apa tak mau? Kau duduk goyang kaki. Hak tak ada duit tu pun bekerja, ada duit nak tiru macam dia juga. Nanti nak goyang kaki juga. Salah tuan-tuan sekalian. Kena. Bahkan tubuh kita Allah Ta'ala buat pelik. Kita rajin bekerja, kita makin kuat. Rajin bekerja, kita makin kuat. Rajin bekerja, kita makin kuat. Malah kita makin tak larat. Kita makin tak larat. Tu cerita dia. Nanti tengok. Orang kampung hak bekerja umur 70-80. Kuat. 2 pikul getah sekerat segundi lagi. Kita berumur 40 ya. Bawa apa dia beras 5 kilo tak larat dah. Melelong dah. Tu cerita dia. Beza. Baik. Setelah seorang itu bersungguh-sungguh mencari jalan untuk mencapai maksud serta berusaha dengan sedaya upaya menurut jalan diketahuinya, tiba-tiba perkara diusaha itu tidak juga berhasil, maka pada saat yang demikian tidak ada jalan baginya untuk menghadapi qada takdir yang berlaku itu, melainkan menghadapi dengan perasaan tenang dan tentera. Bekerja tiba-tiba tak dapat. Allah dah takdir kita ni, kita bukan jutawan. Terimalah. Allah Ta'ala dah takdir kita ni bukan orang kaya. Nada. Sebab apa? Kita sudah berusaha berikhtiar. Terimalah takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu. Jangan duduk tak kerja apa, terima takdir dulu. Allah takdir aku miskin, kerja apa pun tak. Ini tak betul. Dia bekerja tapi tak ada habuan dia. Nada, tak ada habuan dia semua. Tu cerita dia. Ini Allah suka. Kenapa? Kerana masa dia bekerja itu ibadah. Banyak yang bekerja tak mau jadi. Dan dia berusaha tak mau jadi. Adalah hikmat dia. Kalau Allah bagi dia kaya, dia takabur. Allah tahu tentang dia sebab Allah yang buat. Kalau dia kaya, dia lupa. Kalau dia kaya, mungkin dia tindah orang. Kalau dia kaya, mungkin dia tak keluar zakat. Jadi Allah takdirkan. Pegang pada takdir Allah, bukan rezeki kita. Akhirat ada lagi. Itu. Baik.
melainkan menghadapinya dengan perasaan yang tenteram serta berkata sebagaimana diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang tersebut, yang maksudnya perkara ini telah ditakdirkan Tuhan dan apa yang telah ditentukan oleh kehendak kebijaksanaan tetap berlaku, sambil ia berusaha lagi mencari jalan untuk menjayakan maksudnya. Walaupun umur kita dah 50 dah, tak kaya dah aku ni gamaknya, tarani saja, terimalah takdir Allah. Jadilah tak usah kerja apa, tak boleh, kena kerja. Selagi kamu ada hayat dan kamu hidup, kena kerja. Nah itu, kena kerja. Tu cerita dia, takdir. Nah, hidup ni tuan-tuan, bekerja sama. Satu, sebab tu para sahabat dulu tahu, tua, ada sahabat yang tak larat berjalan dah, isteri dia mati, dia kahwin lagi. Orang tanya nak buat apa? Hang pun duduk saja ya, nak berjalan tak boleh, kau tak boleh, isteri kamu mati, tak payah kahwin lah. Dia kata, aku tak mau mati dalam keadaan bujang, aku nak mati dalam keadaan ada isteri. Ada, kerana afdal ada isteri, afdal ada isteri. Tu cerita dia, orang lelaki tu. Sebab tu ada sahabat dulu, isteri mati hari ni, esok lusa dia kahwin. Nah, esok lusa dia kahwin. Tu cerita dia. Kadang-kadang ada kita nak tunjuk lebih daripada sahabat ni. Ya tak? Tunjuk lebih. Tak maulah duk ingat kat bini lagi. Terlajak lebih pun tak betul kan tu. Ada. Itu hang tak mau kahwin, tak mau. Kadang-kadang dia cerita tu macam dia tu lebih. Adakah dia lebih lebih daripada sahabat? Ada. Kenapa orang laki-laki ni dia kena mati ada bini, jangan mati tak ada bini, jangan mati bujang? Ada. Sebab tu orang laki-laki dia tak ada edah. Kadang-kadang dia pun nak tunggu edah pula. Ada. Tunggu edah. Tu cerita. Bahkan bila seorang bapa mati, anak-anak wajib cari bini untuk bapa. Kalau bapa nak, dia kena cari. Yang masalahnya anak-anak tak bagi. Tak bagi. Tua dah sudahlah mengarutnya apa semua. Dia takut mak tiri dia cekau harta dia habis. Itu silap tu. Salah. Ada. Dia kena cari isteri untuk bapa dia. Kalau tak sesuai cerai, cari sampai kena. Tu tanggungjawab anak, seperti mana mak bapak kita cari bini untuk kita dulu. Kita pula kena cari. Yang masalahnya anak-anak perempuan ni dia sensitif lebih bila bapak dia kahwin. Itu tak betul. Ada. Kadang-kadang kita tunjukkan kita macam kerja tadilah. Tak bekerja tu bagus, pulung puas sangat dunia. Ada. Duduk saja sudahlah, dunia dah cukup dah apa semua. Sahabat kerja sampai mati. Sahabat kerja sampai mati. Dia kata, tak adalah, tak mau kahwin dah, pilih apa semua. Nak pulung buat ibadat je apa semua. Sahabat-sahabat kebanyakan mati, mereka ada isteri. Ada isteri. Kadang-kadang kita silap. Ada. Silap. Tua cara tua. Kalau apa? Itu. Baik. Perkataan kalau jangan disebut oleh seorang yang telah gagal daripada mencapai maksud atau mengalami kerugian. Kalau kerana perkataan kalau sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah SAW akan membuka jalan kepada hasutan syaitan yang akan menjadikan orang itu resah, gelisah, duka, nestapa dan tidak redha kepada qada takdir Tuhan yang maha bijaksana. Orang Islam tak boleh sebut kalau. Dululah kalau lah aku buat ni, kalau lah aku buat ni, lah aku kaya dah. Tak ada apa kalau. Itu yang menyebabkan kita gagal, hasutan syaitan. Semua main kalau. Kalau tak ada apa. Orang Islam tak ada kalau, terus buat. Dulu kan macam dia ada tanah di Pantai Cenang dulu. Jual dulu harga 800. Kalau aku tak jual lalu ni, nak buat apa? Sebut kalau aku tak jual lalu ni. Kena bersembang kedai kopi bak kalau tu. Nak buat apa dah? Dulu jual 800 lah ni bukan zakat 800. 8 juta, 80 juta. Kalau lah aku tak jual. Duk main kalau tu tak ada kerja apa. Gitu. Masa nak buat fikir. Lepas tu dah buat, tak ada dah kalau-kalau. Bila buat macam mana? Pertama bukan rezeki kita. Tu cerita dia. Bukan rezeki kita. Bahkan katakan, dulu orang nak jual. Kat aku RM800 je, aku tak beli. Kalau aku belilah. Tu pun satu penyakit ke tu. Hari-hari duk main kalau tu. Belambak benda hak kalau. Kalau buat apa kalau?
Ni dah. Buat apa kalau? Lah ni pun sikit hari lagi, lah ni masa berjalan. Masa tu dia umur baru 40. Kalau dah. Padahal kalau dia start umur 40 ni, 40 tak buat lagi. Nanti dia sebut pula umur 60 kalau 40 ni. Tak? Masa tu aku umur 40 kalau. Duk kerja kalau kan dah apa? Nabi tak suka orang Islam main kalau ni. Kalu. Minta suka. Orang Islam, dia tak ada kalau. Terus. Tu cerita. Hal lepas. Macam mana? Nggak ada. Hal lepas. Dia dah main kalau. Nah, dulu harga 800 tak beli. Nyesal dah. Lepas tu zaman kalau dulu 800. Lah ni 200,000. Umur dia masa tu 30. Tak beli juga. Esok umur 60 dia kalau pula. Hak 200,000 tu dia jadi 20 juta dah. Ada main kalau tu. Bukan ada kerja apa. Tu seorang Islam tak ada kalau. Tu. Tu hak jenis tu bab tu kalau ni dia bawa gangguan-gangguan syaitan ke apa dah. Kalau aku tak pi, kalau aku tak ambil, kalau aku beli, kalau aku tak jual, macam-macam duk kerja kalau tu je. Tak boleh buat apa kalau. Itu menyebabkan orang Islam lemah. Hanya kalau. Yang sudah tu sudahlah. Buat macam mana? Nada. Menyesal. Tapi jangan menyesal menyebabkan kita apa dia? Kita lemah. Tu cerita dia. Sebab tu bila semai mayat kan, dia baca wala taftinna ba'dahu. Jangan fitnahkan kami selepas daripada mati. Kita duduk atas dunia ni tuan-tuan. Jangan fitnahkan kita. Kita harap anak cucu kita lepas pada mati doakan kita. Tapi kalau anak cucu tak mau doa pun, anak cucu jangan laknat kita sudah. Ada anak cucu laknat tu nenek? Ada. Itu. Anak cucu laknat tu nenek ada. Kalau dia senang tak apa, dia susah. Susah pula sebab tu nenek dia. Anak cucu laknat. Kok pula bina banyak jadi. Melangkawi pun. Tuan-tuan sekalian, Tok nenek dulu jual tanah tanpa fikir pada anak cucu, jual. Nah itu anak cucu tak ada tempat nak duduk. Tanah hak Tok Wan dia jual dulu ni, jual kat kapiak pula lebih-lebih lagi. Tok Wan dia jual dulu harga 50,000. Lah ni tanah tu harga 50 juta. Cucu hak naik motor buruk lalu tengok tanah Tok Wan dia dulu. Kalau lah Tok Wan aku tak jual, aku boleh tumpang duk tadi. Senang dah aku ni. Tapi Tok Wan tomak halu bodoh. Tok Wan duk lagu bok dah. Tak? Tok Wan duk lagu bok dah. Duk laknat dilaknat oleh anak cucu. Kita duk harap anak cucu tolong doa. Itu jaga. Tuan. Dia tertinggal apa anak cucu, so apa ambil cari sendiri Kat anak cucu pun kena fikir. Nabi sebut kamu tinggal anak kamu dalam keadaan senang lebih baik daripada kamu tinggal anak kamu mendadah tangan pada orang lain. Itu cerita dia. Macam Israel, Palestin. Kesilapan tetap ada juga pada orang Palestin dulu. Kerana tergila-gila nak jadi jutawan segera. Jual tanah pada Israel yang bawa dolar. Maka Yahudi di Palestin duit banyak. Beli tanah Arab Palestin. Ada Arab setengah-setengah tu yang nak jadi jutawan segera, jual. Jutawan lah Arab tu, tapi mati dah jutawan tu. Yang sengsara siapa dia? Anak cucu cicit dia. Kita pun sama. Nada. Kutip jual tanah kat kafe. Nada. Habis. Boleh reka macam-macam lah ni. Hak reserve Melayu boleh reka juga. Buat bagi apa semua. Akhirnya habis tanah. Siapa yang nak menyambung kehidupan kita tu siapa? Anak cucu kita. Anak cucu cicit kita. Kalau elok, eloklah. Kalau tak elok, kita ni tuan-tuan, Allah bagi peluang untuk kita hidup 70-80 tahun. Lepas tu kita matilah. Tak pun bawah pada tu lagi mati. Tapi yang menyambung kehidupan kita, anak. Lepas anak, cucu. Lepas cucu, cicit. Ini tetap zuriat kita. Tetap zuriat kita. Macam Allah Ta'ala cerita Bani Israel. Bani Israel. Mula daripada zaman Nabi Ibrahim, turun Nabi Ishak, turun Nabi Yaqub, turun sampai Nabi Sulaiman, sampai sampai Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Sulaiman turun sampai Nabi Musa, sampai Nabi Isa.
Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerita Bani Israel ni macam-macam cerita. Kenapa? Keturunan dibawa oleh tok nenek mereka. Nada, dibawa oleh tok nenek mereka. Ada di kalangan Bani Israel yang jahat-jahat bunuh nabi-nabi mereka. Nabi Zakaria digergaji kepala sampai terbelah dua. Walaupun depa keturunan para nabi. Tapi orang panggil keturunan mereka tu banyak nabi, tapi dengan kejahatan mereka. Nah, sampailah ni bangsa yang dihina ialah Yahudi yang duduk di Palestin, yang mengaku Israel. Nah, itu. Baik. Sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kesimpulannya menurut keterangan Al-Quran bahawa Allah Taala mencipta manusia dan melengkapkannya dengan segala persediaan yang menjadikan dia dapat memilih kebaikan dan melakukannya, juga dapat memilih kejahatan dan melakukannya. Surah Al-Insan, surah Al-Balad tu ada tengok tu. Jelasnya manusia mempunyai persediaan untuk mencapai diri, untuk menjadikan dirinya menjadi kebahagiaan dengan amal-amal yang soleh, juga menjadikan dirinya terjerumus ke lembah kecelakaan dengan amal-amal yang jahat. Kita aturlah sendiri. Nah, yang mana baik, yang mana jahat. Nah, itu. Amal-amal solehnya ialah amal-amal bakti yang mendatangkan manfaat kepadanya dan kepada masyarakat dunia ini, serta diredai Allah, diredai pada hari akhirat kelak. Dan amal-amal jahatnya ialah perbuatan yang buruk yang membahayakan dirinya dan menyakiti makhluk-makhluk Allah yang lain, serta menyebabkan dia dimurkai Allah. Dengan keadaan demikian, nyatalah bahawa manusia mempunyai kebebasan dan ikhtiar memilih dan mengerjakan perkara yang baik dengan pilihannya sendiri, maka ia diberi pahala. Dan ia melakukan perkara yang jahat dengan pilihannya sendiri, maka ia dibalas dengan azab siksa. Manusia dengan sifat-sifat tersebut dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala supaya mengerjakan perintahnya, dan diutuskan kepadanya rasul-rasul yang menyampaikan ajaran-ajaran agama, kerana rasul-rasul itu pula menyampaikan berita gembira kepada orang yang taat dengan balasan yang sebaik-baiknya, dan amaran kepada orang-orang yang ingkar dengan balasan azab siksa. Setelah itu Allah Ta'ala membiarkan manusia memilih dirinya apa yang dipilihnya, sama ada perkara yang disuruh oleh Allah atau yang dilarangnya. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghalang manusia melakukan apa dipilih untuk dirinya, tetapi Allah memudahkan perkara yang baik bagi orang memilih itu, dan memudahkan perkara yang buruk bagi orang yang memilihnya. Itu hidup kita di dunia. Allah jadikan yang baik, Allah jadikan yang buruk. Ikutlah kita. Nak pilih yang baik, Allah mudahkan yang baik. Nak pilih yang buruk, Allah buka jalan nak buat buruk. Ada saya idea. Nak mencuri, ada jalan-jalan dia. Nak berzina, setengah orang dia tak tahu nak cari jalan nak berzina macam mana, tapi dia nak lagu tu, Allah buka jalan. Anak darah pergi kenyik mata kat dia pula pita, hang dok nak kot tu, dia buka jalan kot tu. Hang nak ilmu, Allah buka jalan. Pergi mengaji pondok anu ada, untuk guna ada apa semua. Jadi kita pilih kita tu, pilih yang baik, pilih yang jahat. Kalau pilih yang jahat, Allah buka jalan jahat. Kalau pilih yang baik, Allah buka jalan baik. Kalau pilih yang baik, Allah buka jalan baik, kamu ke syurga. Pilih jalan jahat, Allah buka jalan jahat, jalan kamu neraka. Duduklah kat kamu. Pandai-pandailah pilih. Nah, gitu. Oleh itu, hakikat ini perlu disedari dan dipahami dengan sebaik-baiknya. Janganlah seorang cuba melepaskan diri dengan daripada kesalahan yang dilakukannya dengan berdalih dengan qada takdir Tuhan. Janganlah kata begitu. Pasal apa aku jahat? Kata takdir Tuhan aku jahat. Pasal apa aku tak semayang? Takdir Tuhan aku tak semayang. Jangan berdalih begitu. Allah bagi akal untuk kita pilih yang mana baik, yang mana jahat. Sedang ia sendiri cuai menunaikan tanggungjawabnya, atau ia sendiri menyeleweng daripada apa yang diperolehi oleh Allah Ta'ala, diperintahkan oleh Allah Ta'ala mengenai i'tiqad, kepercayaan dan amal perbuatan. Kerana tidak ada dalam qada dan takdir itu selain daripada hukum Allah dan susunan peraturan, yakni bahawa Allah Ta'ala dengan kehendak kebijaksanaannya telah mentakdirkan dan memutuskan bahawa jalan untuk sesuatu musabab, sama ada hidayah, petunjuk atau kesesatan, kebaikan atau kejahatan, ialah dengan melalui sebab-sebabnya. Dan bahawa Allah Ta'ala dengan kehendak
kebijaksanaannya telah mentakdir dan mengatur untuk alamul wujud ini, dan peraturan-peraturan yang rapi dan undang-undang yang berpanjangan dan selari yang mengikat segala sebab dan musabab dengan segala pendahuluan dan natijahnya serta segala jalan atau cara dengan tujuan yang hendak dicapai. Itu pun kita hurai panjang dari situ, sebab dan musabab. Sebab ni akan jadi begini, sebab ni akan jadi begini. Alam dunia ni alam sebab. Alam sebab. Sebab berkahwin dapat anak, sebab makan kenyang, sebab mandi kena air basah. Allah boleh dapat anak tanpa kahwin. Allah Ta'ala boleh nak basah tanpa kena air. Allah Ta'ala boleh nak sembuh tanpa makan ubat. Tapi Allah jadikan alam ni sebab. Nak dapat rezeki dengan sebab bekerja. Duduk saja turun daripada langit, boleh tak? Boleh. Tapi Allah tak buat begitu. Kena bekerja dan berusaha. Jangan main duduk saja serah pada takdir. Itu tak betul. Itu. Dengan yang demikian, maka antara faedah-faedah beriman kepada qada dan takdir ialah mencari dan mengkaji perkara-perkara yang menjadi sebab. Pendahuluan dan cara-cara atau jalan tersebut juga mengenal dan mempelajari undang-undang dan peraturan kejadian Tuhan, kemudian berusaha menurut undang-undang dan peraturan itu. Adapun sikap menunggu-nunggu berhasil sesuatu yang baik atau dihapus sesuatu yang buruk dengan tidak berusaha melakukan sebab-sebab dan undang-undangnya, maka demikian bukanlah beriman kepada qada dan qadar, tetapi kufur, engkar kepada keduanya. Oleh sebab itu, tiap-tiap seorang mukmin hendaklah berusaha menjalankan apa yang telah ditakdirkan dan diputuskan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi asas bagi kemuliaan hidup, keuntungan dan balasan baiknya. Serentak dengan itu, hendaklah ia menjauhkan diri daripada apa ditakdirkan dan diputuskan oleh Allah Ta'ala sebagai sebab bagi kehinaan hidup dan kerugiannya dan balasan buruk. Mudah-mudahan dengan cara tersebut serta dengan sentiasa memohon pertolongan Allah, dapat seorang mukmin mencapai maksud-maksud yang suci, murni dengan keadaan yang cukup sempurna. Saya tak hurai dah yang tu, kerana huraian dia begitulah tentang takdir. Kita dah faham banyak dah tentang takdir ni. Cuma dia beringat kat kita situ, janganlah semata-mata kita serah kepada takdir saja. Perlu kita kena berusaha dan berikhtiar ketika kita hidup di dunia ini. Itu. Kita pergi pada hadis 134 tu. An Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, qul lil fil Islam qawlan la as'aluhu la as'alu anhu ahadan ghairaka. Qala sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billah summa istaqim. Dari Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu katanya, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ajarkanlah daku mengenai agama Islam, satu ajaran yang tak payah aku bertanya kepada orang lain mengenainya. Sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, tolong ajar pada saya tentang Islam. Kalau boleh ajar pada saya ni, saya tak payah tanya orang lain dah. Itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tegaskanlah dengan lidahmu akan kepercayaan kepada al-wahiyah dan rububiyah Allah. Kemudian terus sempurnakanlah apa yang dikehendaki kepercayaanmu itu hingga ke akhir hayatmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu berpegang dan percaya kepada Allah Ta'ala, lepas pada itu kamu berpegang sampai ke akhir hayatmu. Cukup. Beriman dengan Allah elok-elok, berpegang beriman dengan Allah Ta'ala elok sampai akhir hayat, kamu selamat. Percaya pada Allah, percaya kepada semua, percaya pada hari akhirat, percaya pada malaikat, percaya pada qada qadar. Rukun iman tu pegang elok-elok, percaya elok-elok, buat amal ibadat bagi sempurna, istiqamah sampai kamu mati, insya-Allah kamu selamat. Itu baik. Berdasarkan keterangan-keterangan yang tersebut, alim ulama mengambil kesimpulan bahawa tiap-tiap seorang wajib menjaga iman dan Islamnya
dari sebarang i'tiqad, perkataan dan perbuatan yang menyebabkan rosaknya iman dan Islam. Jaga perkataan kita yang boleh merosakkan iman dan Islam. Jaga. Tu kata istiqamah tu. Allah kurniakan iman pada kita, istiqamah. Istiqamah, jaga jangan bagi dia rosak. Kerana iman boleh rosak. Perkataan kita boleh rosak iman kalau tak jaga. Perbuatan kita boleh rosak iman kalau tak jaga. Hati kita boleh rosak iman kalau tak jaga. Jadi dia Islam dan beriman, tapi di tengah jalan akidah dia terpesong. Yang ni nama dia tak istiqamah. Faham tak? Kita kena istiqamah dengan ajaran Islam sampai kita mati. Nah itu. Baik. Rosaknya iman dan Islam dinamakan riddah. Ni nak mengaji bab murtad tajuk ni. Rosaknya iman tu dinamakan riddah. Bahasa Arab panggil riddah. Yang ditakrifkan oleh ulama seperti berikut. Riddah artinya berbalik menjadi kafir setelah beragama Islam. Dan orang Islam yang melakukan demikian dinamakan murtad. Jaga jangan buat jadi riddah. Apa dia riddah? Murtad. Baik. Riddah ialah seburuk-buruk dan sekeji-keji jenis kufur. Kerana orang murtad berlainan hukumnya daripada orang-orang kafir yang ada pada beberapa perkara. Dia kata kafir ni banyak. Munafik kafir, Yahudi kafir, Kristian kafir, Hindu kafir, Buddha kafir. Nah gitu, kafir. Murtad juga kafir. Tetapi sehina-hina kafir murtad. Sebab apa? Dia ni Islam asalnya tetapi murtad. Dia tukar Islam. Tukar Islam dengan apa? Dengan perkataan yang dia sebut, dengan perbuatan yang dia buat. Maka inilah hina-hina kafir, ialah murtad. Pertama, orang murtad tidak harus dibiarkan di dalam keadaan riddahnya, melainkan hendaklah pihak berkuasa menyuruhnya bertaubat kembali kepada Islam. Kalau tidak, hendaklah dikenakan hukuman bunuh sebagaimana yang diterangkan oleh beberapa hadis yang berikut. Orang murtad kalau bawah kerajaan Islam, orang ini tidak boleh dibiarkan. Kerajaan kena panggil, suruh dia bertaubat. Kalau dia kekal tak mau bertaubat sampai waktu yang tertentu, hendaklah dibunuh. Tak boleh biar. Nah gitu. Baik. Kenapa? Nabi SAW tertera dalam hadis dia, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinuhu faqtuluh. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menukar agama Islamnya, maka hendaklah kamu membunuhnya. Siapa tukar agama dia, hendaklah dibunuh. Nah itu. Hadis ni jamaah kecuali Muslim. Itu. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu izhab ila al-Yaman. Summa attaba'ahu Ma'az bin Jabal. Falamma qadima alaihi alqalahu wisadatan wa qala inzil wa iza rajulun 'indahu muthaqun. Qala ma hadha? Qala kana yahudiyan fa aslama summa tahawwada. Qala la ajlis hatta yaqtula qada Allahi wa rasuluh. Dari Abu Musa Ash'ari radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahnya dengan sabda, pergilah engkau ke negeri Yaman. Nabi perintah kepada Abu Musa al-Ash'ari, pergilah ke negeri Yaman. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menghantarkan Muaz bin Jabal selepas pemergiannya. Selepas Abu Musa al-Ash'ari ke Yaman, Rasulullah hantar pula Muaz bin Jabal ikut ke Yaman. Apabila Muaz sampai ke tempat Abu Musa menyambutnya dengan memberikan sebiji bantal alas duduk. Apabila Muaz bin Jabal sampai, Abu Musa bagi tempat alas duduk. Macam kosyen lah kita panggil, bantal tu, duduk atas tu. Berkata, sila duduk. Kata Abu Musa kepada Muaz bin Jabal, sila duduk. Dan dekat situ ada seorang yang terikat.
Bila dia nak duduk, dia tengok ada seorang diikat. Diikat, ada orang yang sedang diikat. Itu, terikat. Muaz bertanya, apa orang ini? Ni orang apa duk ikat ni? Muaz tanya kepada Abu Musa Asy'ari, ni orang apa yang duk ikat di sini? Itu. Baik. Abu Musa menjawab, orang ini seorang Yahudi. Ia masuk Islam. Kemudian ia balik menjadi Yahudi. Kata Abu Musa, yang duk ikat tu dia orang Yahudi, dia masuk Islam, lepas tu jadi Yahudi balik, lepas tu ikat di tiang tu. Kata dengan Abu Musa Asy'ari. Muaz berkata, aku tidak akan duduk sehingga dia dibunuh. Kata dengan Muaz, aku tak mau duduk atas bantai yang kamu letak ni sehingga kamu bunuh dia. Itulah hukuman Allah dan Rasulnya. Itulah hukuman Allah dan Rasulnya terhadap orang yang murtad. Kalau kamu turut Yahudi, itu kamu punya pasal. Tapi bila kamu Yahudi masuk Islam, lepas tu jadi Yahudi balik, jangan duk ikat dia saja, bunuh bah. Selagi mana kamu tak bunuh, aku tak mau duduk atas bantal yang kamu letak. Ni kata dengan Muaz bin Jabal. Anak menunjukkan kepada kita hukum orang murtad tu bunuh. Itu. Wali Abi Dawud wa fi hadza qissati fa'uti Abu Musa birajulin qadir tadda anil Islam fada'ahu 20 lailatan aw qariban minha faja'a Mu'azu fada'ahu fa'aba fadaraba unuqahu. Diriwayatkan dan diriwayatkan pada riwayat Abu Daud mengenai kisah ini, ada sambung sikit cerita tadi. Maka dibawa kepada Abu Musa seorang yang telah murtad, meninggalkan agama Islam, lalu disuruhnya bertaubat dengan memeluk Islam selama kira-kira 20 malam. Kemudian datang Muaz serta menyuruhnya juga bertaubat, tetapi orang itu enggan, lalu dipanggal lehernya. Cerita dia macam tu. Dia ni dibawa, suruh dia bertobat selama 20 malam, bagi masa untuk bertobat. Tak mau bertobat juga. Mari Muaz bin Jabal suruh bertobat, tak mau juga. Lalu dipancung tengkok dia, potong tengkok dia dengan pedang. Habis cerita. Nak cerita dalam Islam, undang-undang murtad bunuh. Dia bukan kacau orang kafir, orang Islam. Orang Islam yang tukar agama, bunuh. Tu cerita dia. Baik. Hadis-hadis yang tersebut menerangkan bahawa sesiapa yang menjadi murtad wajib dibunuh oleh pihak yang berkuasa selepas ia disuruh bertaubat kembali kepada Islam. Bila dia tak mau, hendaklah dibunuh. Ia enggan bertaubat, demikian. Hukum bunuh yang tersebut hendaklah dikenakan kepada tiap-tiap orang murtad, sama ada laki-laki atau perempuan. Sebagaimana terkandung pada hadis Muaz bin Jabal yang ditegaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani bahawa sanad hasan. Sanadnya hasan. Yang maksudnya tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskannya ke negeri Yaman, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, mana-mana lelaki menjadi murtad, meninggalkan Islam, maka suruh dia bertaubat kembali kepada Islam. Jika ia kembali kepada Islam, bebaskanlah dia. Dan jikalau tidak, maka penggalkanlah lehernya. Maka mana-mana perempuan yang menjadi murtad, meninggalkan Islam, suruh ia bertaubat kembali kepada Islam. Jika ia kembali kepada Islam, bebaskan dia. Jikalau tidak, maka panggalkanlah lehernya. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jelas. Negara kita tak dilaksanakan undang-undang murtad. Nak laksanakan undang-undang murtad, kena dapat majoriti. Sebab parlimen apa semua dulu pernah dibentangkan dah. Orang Islam juga tak sokong. Kita doa moga satu hari bila dibentang undang-undang murtad ni disokong oleh orang Islam, boleh laksanakan undang-undang murtad. Bukan nak bunuh orang dah. Bila ada orang undang-undang murtad ni, dia tahu kalau kamu murtad, kamu akan dihukum bunuh, maka selamat orang tak murtad. Gitu. Jadi orang kafir dia tak perlu takut. Kerana dalam Islam tidak ada paksaan dalam Islam. La ikraha fiddin. Tidak ada paksa. Kami tak boleh paksa orang kafir masuk Islam, tak boleh. Tapi dah kamu masuk Islam dengan fikiran kamu, dengan sukarela kamu, dengan kajian kamu, dengan hati kamu masuk Islam, tak ada paksa-paksa dah. Tiba-tiba kamu nak keluar, itu tak boleh. Awal-awal lagi kita dah cakap. Kita dah cakap. Itu.
Ini hukum Allah. Hukum Allah. Jangan jadi satu pahaman yang sesat. Ya, dia menggunakan akal semua atas nama hak asasi, hak asasi, hak kebebasan beragama. Akhirnya ada pejuang-pejuang dia. Ini termasuk golongan-golongan yang salah daripada akidah Islam, yang memperjuangkan sehingga dia sanggup pergi ke mahkamah lawan undang-undang murtad yang Allah Ta'ala ni. Dia tubuh pula kumpulan-kumpulan NGO supaya mendesak undang-undang ni jangan dilaksanakan. Ini kalau orang Islam juga terlibat, orang Islam sudah terkeluar daripada ajaran ahli sunnah wal jamaah. Itu cerita. Faham tak? Itu. Hukuman dinyatakan oleh hadis-hadis yang tersebut telah pun dijalankan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Sayyidina Abu Bakar. Di zaman Sayyidina Abu Bakar, selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, negeri-negeri yang berdekatan dengan Madinah yang dapat di tangan Islam, dan mereka masuk Islam beramai-ramai. Tapi selepas daripada Rasulullah wafat, mereka murtad beramai-ramai. Lalu Sayyidina Abu Bakar menggerakkan bala tentera, memerangi orang murtad. Disambung di zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Umar pun begitu, dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, selepas pemerintahan masing-masing orang murtad dibunuh. Bila ramai hendaklah diperangi. Itu. Maknanya kena jaga murtad ni. Kalau tidak dia jadi penyakit, dia jadi wabak. Islam ni macam tukar baju je. Tu kata Nabi akhir zaman, akidah orang Islam ni paginya Islam, petangnya pagi beriman, petangnya kafir, petang beriman, paginya kafir. Akan berlaku di akhir zaman. Zaman kita pasal apa? Undang-undang murtad tak ada. Orang boleh buat suka-suka je. Nak Islam ni macam tukar baju je. Berasa nak pakai baju merah, merah. Berasa nak pakai baju kuning, kuning. Berasa nak pakai baju biru, biru. Berasa nak pakai baju hijau, hijau. Ikut suka. Islam pun agama pun macam tu juga. Hari ni Islam, esok nak try Hindu, lusa nak try Kristian, tulak nak try Buddha, lepas tu masuk balik Islam. Tak boleh. Ini kerajaan kena mempertegaskan. Kalau buat begitu dalam hukum Islam, bunuh. Itu. Baik. Hukum yang tersebut tidak sekali-kali bertentangan dengan dasar kebebasan beragama atau dasar la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama yang ditegaskan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim, kerana tidak ada hubungan sama sekali dengan seorang murtad. Itu. Soal orang murtad dan soal kebebasan beragama adalah dua masalah yang berlainan. Tidak ada paksaan dalam agama, artinya orang-orang Islam tidak boleh sama sekali memaksa orang-orang kafir masuk Islam. Kerana hakikat iman serta kesudahannya yang baik dan hakikat kufur serta akibatnya yang buruk telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan hadis yang sahih, serta disampaikan oleh alim ulama yang menjalankan dakwah Islamiyah. Maka terserahlah kepada umat manusia memilih sama ada iman dan taat ataupun kufur dan ingkar. Tambahan pula, kalau orang kafir dipaksa memeluk Islam, nescaya tidak sah Islamnya, kerana iman yang sah ialah diyakini oleh hati, sedangkan hati manusia tidak dapat dipaksa. Kalau dia masuk Islam dalam keadaan dipaksa, tidak sah Islam dia, tidak sah iman dia. Kenapa? Masuk Islam ni dengan hati. Hati tak boleh paksa. Sehingga orang yang menganut ajaran sesat, dia masuk dalam penjara, lepas pada itu dia mengaku dia bertaubat, lepas pada itu dalam hati dia kita tak tahu. Sebab itu nak ubah hati orang ni susah. Lebih baik kalau dia ta'assub dengan sesuatu yang salah. Sebab itu nak kena jaga ajaran sesat ni. Sama juga dia berpegang dengan ajaran Kristian, kita paksa dia masuk Islam. Kalau tak masuk Islam, akan pengkang tekuk kamu, dia pun masuk Islam. Hati dia Kristian, kita tak boleh buat apa. Dia Buddha, suruh dia masuk Islam, tak masuk aku bunuh dia masuk Islam. Hati dia Buddha, tak boleh buat apa. Jadi tak boleh nak paksa. Tapi dah masuk Islam, jangan mudah-mudah. Macam tentera tak tentera. Nak masuk tentera, tak masuk tentera, ikut suka. Tapi bila kamu masuk tentera, kamu tak boleh keluar sembarangan.
Ada. Kamu tak boleh keluar sebarangan, tak boleh lari sebarangan, dah kamu masuk dah. Tu tak kata zalim pula. Tak kata hak asasi pula. Tak masuk tak apa, dah masuk tak boleh keluar. Sampailah waktu yang ditetapkan. 15 tahun lah, 20 tahun lah. Tu cerita dia. Tu. Berlainan halnya orang-orang Islam yang telah murtad. Apabila seorang Islam menjadi murtad, sama ada ia terpesong disebabkan i'tiqad atau tutur katanya ataupun perbuatannya, maka bermakna ia telah melakukan jenayah yang bukan sahaja kepada dirinya sendiri tetapi juga kepada keluarganya, masyarakat serta umat Islam umumnya. Nah, orang yang murtad ni dia melakukan jenayah kepada diri dia, kepada keluarga dia, kepada masyarakat Islam sepenuhnya. Sebab itu undang-undang murtad ni berat. Di antara jenayah-jenayahnya ialah, jadi panjang lagi, kita berhenti tentu. Apabila seorang Islam menjadi murtad, sama ada ia terpesong disebabkan i'tiqad atau tutur katanya. Jadi di depan tu dia nak sebut, insya-Allah 2-3 muka ni, banyak muka lagi sini ni, dia akan terangkan perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan, i'tiqad yang boleh jadi murtad. Kadang-kadang benda tu yang disebut oleh kita, dia tak sedar pun benda tu boleh jadi murtad. Kadang-kadang perbuatan dibuat oleh orang kita, dia tak sedar pun benda tu boleh jadi murtad. Sebab tu kena jaga. Macam ni kita tengok kan, ada anak dia pergi sujud di kaki ibu dia. Ibu ni kita tunduk, tapi nak sujud macam sujud pada Allah Ta'ala, tak betul. Sujud yang hak Allah Ta'ala saja. Ni pergi sujud tang kaki. Walaupun pada ibu, walaupun pada ibu, ada hukum-hukum dia di situ. Lah ni kadang-kadang sujud tu jadi mudah sangat. Bersujudlah di kaki ibu. Bahasa tu mungkin bahasa sastra je, tapi bukan boleh sujud betul macam sujud semayang tu. Apa berlaku di kalangan kita lah ni, ada yang sujud macam sujud semayang, sujud di atas kaki ibu apa semua, tak boleh. Tu kata Nabi, kalau sekiranya manusia ni boleh sujud sesama manusia, aku suruh isteri sujud pada suami dulu. Kalau boleh, maknanya tak boleh. Manusia tak akan boleh sujud sesama manusia. Hormat, sanjung, mulia pada ibu ni orang panggil perlu ada. Tapi kalau melarat sampai nak sujud, itu bukan daripada ajaran yang diajar dalam Islam. Sebab tu kita kena belajar hukum hakam. Belajar hukum hakam, hukum fiqah, nyekah kena belajar. Benda yang boleh jadi murtad, benda boleh merosakkan akidah, perkataan-perkataan yang bercanggah dengan akidah Islam apa semua, yang tu kita kena belajar, kita kena faham. Itu. Jadi latang tu dulu. InsyaAllah sambung ke depan apabila seorang itu menjadi murtad. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka uluman nafi'ah wa arzaqan wasi'ah, amalan salihah, sa'adatan darain, husnul khawatimah, takhir rizqin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah.